Ini bab bilakah saat diterima permintaan seseorang pada hari Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, hari Jumaat ada 12, maksudnya jam. La yujadu muslimun, tidak didapati seseorang muslim dalam keadaan memohon kepada Allah sesuatu melainkan Allah memberikan kepadanya. Kamu carilah saat itu di akhir waktu selepas asar. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, beliau berkata, Abdullah bin Umar pernah bertanya aku, adakah engkau pernah mendengar ayahmu menceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan hari Jumaat, maksudnya waktu hari Jumaat? Qala, Abu Burdah menjawab, ya, saya pernah mendengar. Qala qultu na'am, saya berkata ya, saya telah mendengar dia berkata, yakni ayah dialah Abu Musa al-Ash'ari berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu itu ialah di antara duduknya imam hingga kepada diselesaikan sembahyang. Abu Daud berkata, maksud duduk imam itu ialah di atas mimbar. Ini bab kelebihan Jumaat, yakni sembahyang Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa berwudu dengan mengelokkan wudunya, kemudian dia pergi Jumaat, qala, baginda bersabda, fastama'a, lalu dia mendengar, wa ansata, dan diam, ghufira lahu ma bainal jumu'ah ilal jumu'ah, nescaya diampunkan untuknya dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahannya di antara Jumaat yang lepas kepada Jumaat itu. Wa ziyadata thalathati ayyam, dengan tambahan 3 hari lagi. Dan sesiapa yang menyentuh al-hasa, anak batu, faqad lagha, berarti dia telah leka. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, ketika beliau berada di atas mimbar Kufah, beliau berkata, apabila tiba hari Jumaat, pagi-pagi hari lagi syaitan keluar ke pekan, ke pasar dengan membawa bendera-benderanya. Mereka menghalang orang-orang dan menegah mereka daripada pergi Jumaat. Fayarmunan nas bitarabith awir rabaith, mereka melontar orang dengan tarabith ataupun rabaith, yaitu dengan halangan-halangan ataupun sesuatu yang mengganggu, perkara-perkara yang mengganggu orang daripada pergi Jumaat. Malaikat pula keluar pagi-pagi lagi, duduk di pintu masjid,
Mereka menulis orang yang pergi pada saat yang tertentu ataupun saat yang pertama, dan orang lain pula pada saat yang kedua, sehinggalah keluar imam. Apabila seseorang itu duduk pada sesuatu tempat di mana dia dapat mendengar dengan baik dan dapat melihat imam sedang berkhutbah, lalu dia diam untuk mendengar khutbahnya, di samping dia tidak melakukan sesuatu perkara yang melekakan, kana lahu kiflani min ajrin, dia mendapat 2 bahagian pahala. Tetapi jika dia duduk pada sesuatu tempat yang dia dapat mendengar dan dapat melihat, tetapi dia melakukan sesuatu perkara yang melekakan dan dia tidak diam, yakni untuk mendengar khutbah, kana lahu kiflun min wizrin, dia mendapat 1 bahagian dosa. Dan orang yang berkata pada hari Jumaat kepada kawannya ataupun orang yang di sebelahnya, sah, diam, faqad lagha, berarti dia telah melakukan kelekaan, dia telah leka. Dan sesiapa yang leka, dia tidak mendapat apa-apa pada Jumaatnya itu. Kemudian beliau berkata di akhir ucapannya, yakni Ali berkata di akhir ucapannya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Abu Daud berkata, Walid bin Muslim meriwayatkannya daripada Ibnu Jabir, dan beliau berkata ar-raba'ith, yakni tanpa syak seperti tadi, tarabith ataupun raba'ith tadi tidak, tapi dia kata raba'ith dengan mu'tamad begitu, putus begitu. Dan dia berkata maula istrinya, yaitu Ummi Uthman bin Atha. Ini bab ancaman yang keras kerana meninggalkan Jumaat. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abidah bin Sufyan al-Hadrami daripada Abil Ja'd al-Dhamri. Beliau ini, yakni Abil Ja'd ini adalah sahabat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meninggalkan 3 Jumaat dengan menganggap mudah, dengan mengambil mudah, ataupun kerana tidak memberi perhatian, tidak memandang berat, itu boleh berlakulah tahawunan itu, dengan tidak memandang berat, taba'allahu ala qalbih, Allah mengecop atas hatinya, Allah cop atas hatinya. Ini bab kafarah kepada orang yang meninggalkan Jumaat. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa meninggalkan Jumaat dengan tidak ada sebarang keuzuran, maka hendaklah dia bersedekah 1 dinar. Kalau dia tidak mempunyai 1 dinar, bolehlah dia bersedekah setengah dinar. Abu Daud berkata, demikianlah hadis ini diriwayatkan oleh Khalid bin Qais, wa khalafahu fil isnad, dan dia berbeza dengan Hammam dalam meriwayatkan hadis ini dalam isnadnya dia berbeza. Wa wafaqahu fil matni, tetapi sama dalam mengemukakan matannya, maknanya dia sepakatlah sekata dalam matannya. Dengan sanadnya,
Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Qudamah bin Wabara, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlepas Jumaat dengan tidak ada sebarang keuzuran, maka hendaklah dia bersedekah 1 dirham ataupun setengah dirham ataupun 1 gantang gandum atau setengah gantang. Abu Dawud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Bashir begini, cuma dia berkata 1 cupak ataupun setengah cupak, dan dia berkata daripada Samurah. Baiklah, kita tengok semula. Sebelum ini sudah ada dah juga bincang tentang kelebihan Jumaat itu, kerana ada satu ketika ataupun satu saat, satu masa di mana Allah Subhanahu Wa Taala menerima apa saja permintaan seseorang itu. Sudah pun kita berjumpa dalam bab hak mula-mulalah, bab tafri' abwabil Jumu'ah dulu. Dan di sini dia sebut secara khusus tentang saat itu, waktu itu. Hak sebelum ni dia sebut banyak perkara lagi, beberapa kelebihan hari Jumaat tu, salah satunya hak tu. Ni tidak, dia buat bab suku-suku. Apa sebab Imam Abu Daud buat bab gini? Sebabnya dia tahu banyak sekali khilaf ulama tentang masa tu, waktu tu, waktu yang makbul doa seseorang pada hari Jumaat tu. Banyak sekali perbezaan pendapat di antara ulama. Ini bukan perbezaan yang baru, bahkan lama, sejak zaman sahabat lagi. Khilaf tu sejak zaman sahabat lagi. Walaupun bagaimanapun, Imam Abu Daud hanya mengemukakan beberapa sahaja daripadanya, beberapa pendapat, iaitu yang di antara yang terbaik lah, yang terpilih lah di kalangan sekian banyak pendapat itu. Jadi hak ni, hak mula-mula dia sebut hari Jumaat tu ada 12 jam. Daripada sini kita faham banyak perkara, banyak perkara kita faham daripada hadis ni. Macam semalam Nabi SAW nak cerita benda lain, tapi bila-bila tu dia ayat satu ilmu, satu ilmu. Macam semalam kan, dia sebut kalau biji benih tu hak tumbuh, anak dia tu tumbuh tu, mula-mula tumbuh tu, ada hak lindung balik batu, ada hak lindung balik pokok kayu besar, hak kena balik cahaya matahari ni jadi hijau, hak tak kena jadi putih, kuning gitu. Itu ilmu tu, ilmu tumbuh-tumbuhan. Betapa matahari itu, peranan matahari itu. Di situ dia sebut, walaupun tidak tujuh hak tu, tapi bila-bila tu dia sebut. Malam ni sebut pula hak lain pula. Maknanya hak orang duk kata sehari semalam tu 24 jam. Memang hari Jumaat, bukan hari Jumaat saja, hari lain pun hari itu 12 dia sebut, 12 jam. Serupa juga bulan, 12 bulan. Hari seminggu, 7 hari. Benda-benda ni agama yang ajar kepada kita. Kalau kita cari, siapa dia mula-mula buat? Tak boleh nak cari, tak jumpa nak cari. Kalau nak kira orang, siapa dia? Dia jadi sepakat gini semua ni. Cuma dia nama saja lainnya. Hari tu lagu tu 7 hari. Hak ni kata start sini, hari mula-mula tu bezalah. Tapi dari segi 7 tu 7. Dari segi bulan 12, 15 lagu tu. Nama saja lain. Kalau kita perhati benda-benda seumpama ini, dia ada asasnya dalam agama. Sebab tu jadi kuat tu dalam tu. Benda yang kuat dipegang oleh manusia ni, salah satunya yang diajarkan dalam agama. Jadi dalam agama tu, agama kita lebih-lebih lagi lah, sebab dari segi kesahihan riwayat itu. Apalagi kalau Quran, kalau hadis pun sahih tu lebih daripada hak lain. Tapi ke mana-mana pun benda ni diterima umum dah dalam dunia ni. Bangsa mana-mana pun, agama mana-mana pun begitu. Macam sini dia tidak nak ayat hak utamanya hari tu berapa jam. Tidak nak ayat. Tu bukan maksud utama tu. Tetapi bila-bila sebut ada 12. Jadi kena tengoklah.
12 je. Jadi hak ni 12 ni dalam keadaan sama lah malam dengan siang. Ada kalanya tidak sama. Jadi kalau tidak sama, maknanya bagi 12 juga. Ni maksud sini ni. Bagi 12 juga. Kalau kira-kira biasa ni tidak 12 dah lah. Tapi di sini maksudnya bagi 12 juga. Tapi bagi pendek-pendek lah. Misalnya di negeri yang ada 4 musim, musim sejuk tu, dia pendek. Pendek siang. Pendek sangat siang. Jadi bagi 12 juga. Jadi lebih mudah lah maknanya di tempat tu untuk nak dapat ni kelebihan. Sebab yang dikiranya hari. Bukan kira 12 tu jam tu panggil hak biasa ni tak. 12 saat. Walaupun dari segi makna asal dia, saat di sini boleh kita pakai dengan makna jam. Ini bolehlah kita pakai apa namanya di negeri yang sama, siang dengan malam dia. Tapi kalau negeri tidak sama, mana boleh 12 jam. Di situ kita pakai 12 saat. Saat di sini dalam bahasa Arab maknanya waktu, ketika. Jadi lebih pendek lah masa tu. Lebih pendek dari segi untungnya apa? Dari segi untungnya, untung kita kalau kita nak dapat benda tu lebih mudah lah, lebih ringan. Apalagi musim sejuk. Kalau kita kata musim sejuk ni dia tidak penat, peluh pun tidak keluar banyak. Supaya juga kalau takdir puasa, bulan puasa, bulan puasa tu musim sejuk. Puasa pada bulan puasa tu musim sejuk, mestilah pendek. Jadi untung apa? Kita pendek jugalah, untunglah. Gitu. Tidak kata dah musim sejuk kena panjang sepatutnya nak suruh rasa lapar ke? Jadi kena 12 jam juga. Dah, tidak lagu tu. Kira-kira agama tidak lagu tu. Jadi kira pendek lah. Jadi kita ringan kepada kita, mudah tak kira tu. Itu kurniaan Tuhan lah, kiranya begitu. Tapi kalau balik hak panjang sangat sehingga maknanya sehari tu panjang sampai berapa hari buluran pesan, tak boleh. Tak boleh pula. Itu dari segi agama. Dia kena kira hari hak paling dekat dengan negeri itu. Ataupun itu ada khilaf ulama lah. Ataupun kira hari yang biasalah. Biasa dari segi panjang dia tu sehingga tidaklah menyebabkan orangnya jadi masyaqqah, jadi haraj, jadi sukar, jadi susah. Agama tidak nak bagi susah. Jadi kalau dalam keadaan tu puasa tu tidaklah siapa kita kata serupa dengan 45 hari. Ada. Dan bukan hari dia tu sama dengan 45 hari kita. Satu hari dia katakanlah. Jadi adakah kena puasa 5 hari? Payah habis lagu tu. Tidak. Dalam keadaan tu tidak. Tetapi kalau halak pendek, tak apa. Halak pendek. Supaya juga di sini. Hak dia kata 12 ni, 12 juga. Cuma bagi pendek-pendek. Jadi dari satu segi, kalau bagi pendek ni ada lebih dia. Iaitu kalau kita nak ibadat sepanjang hari itu pun mudah, sebab tidak panjang. Dari satu segi. Tapi dari satu segi oleh kerana pendek tu, kalau tak kena masa tu dah rekah sangat, terlepas dah lah. Kita bagi 12 tapi pendek-pendek. Kita kebetulan pada masa tu pergi ke bilik air ke, ataupun ada orang mari kecek ke, sudah terang, terlepas dalam masa tu. Tapi kalau saat tu, tiap-tiap saat tu panjang, peluang untuk kita lebih banyak. Jadi ada baik buruk dia. Ada baik buruk dia. Ada lebih dan ada kurang dia lah. Gitulah. Dia kata tidak didapati seorang Muslim minta apa-apa dengan Allah pada waktu itu melainkan Allah memberikan kepadanya. Jadi kamu carilah waktu itu di akhir saat, akhir ketika selepas asar. Jadi hak ni serupa dengan hak Abdullah bin Salam dulu kita jumpa dulu, dia sebut lepas asar. Tetapi hak ni bukan lepas asar secara umum gitu tak. Akhir saat. Jadi kalau akhir saat ni mana dekat-dekat dengan maghrib lah. Itulah akhir saat selepas asar. Jadi hak ni hadis ni memberi panduan kepada kita lebih dekat lagi, lebih mudah lagi. Jadi kalau kita mengambil kira hak ni, bermakna kalau kita tuju hari itu lepas asar saja je, tak jumpa dengan orang duduk ibadat, duduk tunggu lepas asar, lepas sembahyang asar, duduk zikir, duduk baca Quran, duduk apa sampai ke maghrib. Bila-bila tu ingat dalam hati semua kita nak sesuatu.
Mudah-mudahan Allah SWT terima. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Kaedahnya terima-terima ni seperti kita sudah maklum dah lah. Ada kalanya dia tidak beri kepada kita selalu, dia akan beri kemudian. Boleh jadi dia tidak beri kemudian dalam dunia. Pasti kalau dia kata dia akan beri, dia akan terima ni pasti. Paling tidak akhirat saya. Hak tu mestilah kalau dia tak beri dalam dunia. Kalau dia tak beri kepada kita pun boleh jadi dia beri ke anak kita, orang hak kita sayang. Boleh jadi juga dia tak beri kita tu, kita tak sedut miskin, tak usah kata kita metok semacam dah nak kali jemaah. Lepas tu tak boleh juga. Pak tua. Tak boleh juga. Hak kita metoknya gapo. Manusia tu kadang-kadang hak dia metok tu benda yang bahaya untuk dia. Dia tidak sedar, dia metok nak kaya misalnya. Itulah hak umumnya. Kalau nak kira tak usah minta hak tu. Minta selamat dunia akhirat, dapat kebaikan dunia akhirat. Tu hak moleknya. Tuhan tahulah apa yang baik untuk kita, dunia akhirat kita. Sepatutnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sepatutnya tu. Tapi katakanlah, moga boleh nak minta dengan Tuhan, boleh nak minta kaya pun boleh. Minta apa-apa pun, asalkan tidak salah, tidak bercanggah. Jadi kekayaan tu tak apa kalau nak minta. Tak katakanlah tak boleh. Kita kena ingat, boleh jadi kalau kekayaan tu dapat kepada kita Tuhan beri, jadi lagu lain kita. Tak ada makna juga. Tak ada makna juga. Jadi punah kita. Jadi lupa daratan kita. Boleh jadi. Jadi Tuhan tak beri kepada kita baik untuk kita, tapi dia beri untuk anak kita ke cucu kita ke, boleh jadi. Serah ke dia. Dia kena duduk situ. Jadi kalau dalam hadis kata dia mesti terima ni, kita kena percaya gitu. Tak dapat, itu ada hikmat lah tu. Kita kena ingat gitulah. Hikmat. Dalam hadis ni disebut saat akhir. Kalau kita tuju saat tu, boleh jadi kalau kena tu lah, walaupun nanti kita akan baca kemudian ni, dia banyak lagi pendapat, sampai 40 lebih pendapat dalam perkara ni. Tetapi ini yang disebutkan dalam hadis ni di antara yang paling diterima oleh ulama lah. Paling diterima oleh ulama dan ada alasan yang kukuh. Yang kedua, riwayat daripada Abu Musa al-Asy'ari. Dia kata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda waktu itu, yakni waktu makbul doa tu, iaitu di antara tu imam duduk. Abu Daud kata duduk tu duduk atas mimbar. Tu imam naik nak khutbah tu kan dia duduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun duduk. Lepas tu ban lah. Tu daripada masa dia duduk tu hingga selesai sembahyang. Maknanya khutbah, lepas pada tu sembahyang, habis sembahyang, selesai sembahyang. Dalam masa tu lah. Jadi moleknya kita pada masa tu ingat benda-benda yang baik. Kalau nak ingat, minta dengan Allah SWT dalam hati kita, tak payah sebut. Dalam hati kita minta Tuhan makbulkan. Ataupun ketika imam tu berhenti ke antara dua khutbah tu, kita ingat. Kalau kita nak berdoa situ pun tak apa, berdoa sendiri, baca, katalah apa-apa pun, minta ampun dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa keluarga kita, hak masih hidup lagi, hak mati dah, ikutlah, minta lah, nak minta apa. Situ itu masa tu lah. Dia kata gitu, yakni pada masa imam duduk di atas mimbar hingga selesai sembahyang. Ini mengikut riwayat Abu Musa al-Asy'ari, mana berbeza daripada yang pertama. Habis kata Imam Abu Daud buat mari dua riwayat ini saja, sedangkan banyak Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari sebut dengan terperinci. Di sini Khalil Ahmad Saharanpuri hanya dia ringkaskan daripada hak tu, dan dia tak mari dalil masing-masing. Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, orang ni kata gini, mana dalil dia, mana hadis dia tak mari. Sini dia tidak nak mari semua, kata dia. Cuma dia nak mari ringkas tu kepanjang juga. Dia kata gap dia. Ni hak dia ringkaskan daripada Fathul Bari ni. Ahli ilmu dari kalangan sahabat dan tabi'in
Dan orang selepas pada tu berselisih pendapat tentang saat ini. Sama ada saat ini ada lagi ke tak ada dah. Tu sok pertama hak khilaf. Ada yang mengatakan tak ada dah, zaman Nabi ada. Ada yang kata gitu. Ada yang mengatakan tak. Lepas tu kalau terima ada, adakah ada tu pada setiap Jumaat ataupun dalam setahun, dalam satu Jumaat saja? Khilaf pula. Kalau kata ada pada setiap Jumaat, adakah pada waktu yang tertentu pada hari Jumaat tu ke dia sama, tak tentu ketika? Khilaf situ. Kalau kita kata pada waktu tertentu, adakah waktu tu panjang ataupun sebentar, sedetik kau misalnya gitu. Kalau kita kata samar tu kira-kiranya start mana, hujung mana? Samar. Kalau kita kata selepas asar tu samar. Start mana? Betul-betul selepas sembahyang asar kau lepas masuk waktu asar. Kau lepas seseorang tu sembahyang asar. Kalau mengikut masing-masing sembahyang tak serupa kan? Jadi itu samar. Jadi lagu mana? Tu khilaf banyak tu. Jadi gini ringkasnya. Dia kata yang pertama, ada ulama mengatakan tak ada dah lah ni. Ni zaman Nabi ya ada, kata dia. Tetapi Ibnu Abdul Bar menolak pendapat ini. Dia kata tak betul. Ni tak betul. Sebab apa? Sebabnya kalau kita tengok hadis-hadis ni jelas menunjukkan Nabi suruh cari. Dan sahabat-sahabat pun memang dia ambil berat perkara ni. Dia berikan perhatian, bukan buat tak cara gitu. Ibnul Qayyim dalam Al-Hadyun Nabawi dia kata, kalau orang yang kata sudah angkat ni tak ada dah ni, maksudnya angkat waktu yang jelas. Tu dia. Waktu yang jelas. Mula Nabi sebut jelas waktu ni. Lepas pada tu hak jelas tu dengan tepat tu tak ada, tetapi masih ada lagi. Cuma pada hari Jumaat itulah. Hak angkat ni maksudnya selepas asar apa saja. Hak tu tak ada, hak pasti tu. Tetapi hak secara umum masih ada lagi. Hak tu kita boleh terima kan lagu tu. Kalau kata angkat hilal tu tak ada tu, begitu maksudnya. Tapi kalau kata tak ada langsung, itu tak boleh terima, kata dia. Yang kedua, ada, tetapi setahun sekali ya, satu hari Jumaat je ada. Ini pendapat Ka'bul Ahbar. Dulu kita sudah jumpa dah. Dan Abu Hurairah tolak tu. Abu Hurairah kemukakan kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kata tidak. Tak betul tu. Bila tengok kitab dia, memang hak kitab Taurat dia tu pun mana tiap-tiap hari Jumaat juga. Jadi Ka'bul Ahbar itu pun rojok semulalah, tinggal pendapat dia tu. Maknanya bukan setahun sekali, tidak, tetapi tiap-tiap Jumaat. Hak kata setahun sekali itu tak kemah. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, apa ni, dia kata sepanjang hari itu tak tahu masa mana. Serupa Lailatul Qadar lah. Nabi sebut 10 akhir. Tapi tak tentu juga. Ni dia sebut hari Jumaat, tapi tak tentu juga masa mana. Ni ramai juga yang berpendapat begini. Di antaranya Imam Rafi'i yang sebut gitu. Dia terima tu. Rafi'i dan pengarang kitab Mughni dan lain-lain, dia pegang tu. Sebab apa? Hak ni dia serupa dengan cerita malam qadar tu juga. Jadi dia sebut secara umum begitu. Carilah pada masa tu. Hak ni pun carilah pada hari Jumaat. Tujuannya nak suruh orang ni bersungguh buat ibadat. Tidak kata terkait ataupun tuju kepada satu malam saja, ataupun kalau hari Jumaat ni satu ketika tu saja. Tidak gitu. Yang keempat, waktu ni dia tidak khusus.
Bukan kata lepas asar saja, dia berpindah ganda, tak tetap. Minggu ni pada masa ni, minggu ni pada masa ni, minggu ni pada masa ni. Sebuah Lailatul Qadar juga. Tahun ni malam ni, tahun ni malam ni, gitu. Dia bukan khusus. Ini mengikut setengah-setengah ulama. Imam Ghazali kata hak ni paling molek. Dia setuju hak ni. Dia ambil hak ni. Ibnu Asakir dan lain-lain pun mana dia kena hak ni. Dia kata hak ni, dia yakin hak ni lah bagi dia ni. Muhibbut Tabari kata inilah azhar, hak lebih nyata. Daripada cara gambaran dalam hadis disebut itu, nampak tidak tetap tu. Bila tidak tetap maknanya benda ni ada tetapi tak tahu sepanjang hari itu waktu mana. Tiap-tiap kali jemaah tu tidak serupa. Yang kelima, apabila muazzin untuk sembahyang subuh, untuk sembahyang subuh hari Jumaat tu, start situ. Tu. Start situ dan pada masa itulah dia kata. Pada masa tu. Mana start waktu muazzin tu hak ni zakarahu Syekhuna Al-Hafiz Abdul Fadl dalam syarah Tirmizi. Kata Hafiz Ibn Hajar, dan Syekhuna Sirajuddin Ibnul Mulaqqin, dia sebut dalam syarah Bukhari dia. Dan dia sebut ini ada riwayat daripada Aisyah ke ni adalah tak apalah. Tidak nak sebut dari segi dalil masing-masing tu. Yang keenamnya, daripada terbit fajar hingga kepada terbit matahari hari Jumaat tu. Hari Jumaat masuk subuh sampai kepada naik matahari. Yang ketujuh, serupa tu juga, masa tu juga, cuma dia tambah daripada asar hingga kepada maghrib. Maknanya hari Jumaat, tiap-tiap hari Jumaat ni antara dua tu lah, dua masa tu. Kalau tidak lepas masuk subuh sampai kepada terbit matahari, maka masuk asar sampai kepada terbenam matahari. Antara dua tu, gitu. Yang ke-8, supaya tu juga, cuma dia ada tambah lagi. Antara tu imam turun daripada mimbar sehingga dia takbir sembahyang Jumaat. Sehingga dia takbir sembahyang Jumaat. Mana antara 3 masa tu. 3 masa tu. Yang ke-9, waktu mula-mula selepas terbit matahari, naik matahari. Naik matahari saat mula-mula tu masa tu. Yang ke-10, ketika terbit matahari. Yang ke-11, iaitu di akhir saat ketiga waktu siang, yang di waktu duha. Yang ke-12, daripada matahari, tergelincirnya matahari hingga kepada bayang sesuatu menjadi nisf zira', yakni setengah hasta. Yang ke-13, lagu tu juga, tetapi sehingga bayang sesuatu jadi sehasta. Masa tu. Yang ke-14, selepas gelincir matahari sejengkal hingga sehasta. Macam-macam lah pendapat. Yang ke-15, hingga gelincir matahari. Apabila gelincir matahari, yang dimasuk zuhur lah. Yang ke-16, apabila muazzin untuk sembahyang Jumaat. Ni berbeza daripada hak sebelum ni. Sebab ban tu boleh jadi lewat sikit selepas daripada matahari tergelincir tu. Hak ni ban untuk sembahyang Jumaat. Hak yang kedua tu lah. Kita kata hak biasa orang buat, hak yang kedua ketika tu. Yang ke-17, daripada tergelincir matahari hingga seseorang tu sembahyang. Masa tu lah. Yang ke-18, daripada gelincir matahari hingga keluar imam. Yang ke-19, daripada gelincir matahari hingga terbenam matahari. Yang ke-20, antara imam keluar hingga kepada imam keluar, imam mari nak sembahyang Jumaat, hingga kepada mana ni, diiqamatkan untuk sembahyang Jumaat. Yang ke-21, ketika imam keluar tu, ketika tu lah saatnya. Jadi itulah kelebihannya. Pada doa lah ketika tu.
Jadi tujuan yang kita baca ni, maknanya kalau kita tahu, cuba buat belaka tempat-tempat tadi. Buat belaka tempat-tempat tadi tu, jaga tempat tu. Mana tahu takut hari tu kena situ. Itu faedahnya. Mungkin kita kata apa faedah duk bacanya? Faedah bacanya iaitu banyak kan. Jadi kita tahu ni ketika ni tengok, jagalah ketika tu. Begitu. Yang ke-22 iaitu antara imam keluar hingga kepada selesai sembahyang. Antara imam keluarlah, maknanya imam mari, orang nampak dia mari. Keluar daripada bilik dia ke, daripada rumah dia ke, jadi orang nampak dia mari. Hingga kepada selesai sembahyang. Yang ke-23, daripada masa haram berjual beli hingga kepada halal berjual beli pada hari Jumaat tu. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Situ start. Hingga kepada halal berjual beli. Yang ke-24, antara azan hingga selesai sembahyang. Yang ke-25, antara imam duduk di atas mimbar hingga selesai sembahyang. Saat ni kita baca, saat ni ada hadis ni. Dalam Abu Daud pun ada, dalam Muslim dan lain-lain pun ada, iaitu riwayat Makhramah bin Bukair daripada ayahnya, daripada Abi Burdah, daripada Abi Musa tadi. Tadi yang kita baca. Ni. Yang ke-26, pada ketika bang dan pada ketika imam berkhutbah, dan pada ketika iqamat untuk sembahyang jemaah. Pada masa itu. Yang ke-27, bila bang dan imam itu naik mimbar, dan bila diiqamatkan untuk sembahyang jemaah. Jadi beberapa tempat tu. Itu. Maknanya dia kira salah satu daripada 3 tempat ni. Yang ke-28, bermula daripada imam itu memulakan khutbahnya sehingga kepada selesai. Yang ni pada masa khutbah. Yang ke-29, bila khatib sampai ke mimbar dan dia mula berkhutbah, dia naik atas mimbar pada ketika tu. Sampai kepada dia start khutbah situ. Yang ke-30, pada ketika dia duduk di antara 2 khutbah. Yang ke-31, pada ketika imam turun daripada mimbar. Bila selesai khutbah dia turun. Dia turun tu. Nak sembahyang, nak jadi tu imam. Pada ketika itu. Yang ke-32, pada ketika diiqamatkan untuk sembahyang sehingga imam itu berdiri di tempat berdirinya. Nak sembahyang dah. Yang ke-33, daripada iqamatis saf ila tamamis salah. Daripada semua diri untuk buat saf untuk sembahyang jemaah ni hingga kepada selesai sembahyang. Yang ke-34 iaitu saat allati kana yusalli Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha al-jumu'ah, iaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang jemaah dulu. Ketika mana dia sembahyang jemaah? Kalau kena ketika tu gitu. Yang ke-35, daripada sembahyang asar hingga kepada jatuh matahari. Gitu. Yang ke-36, dalam sembahyang asar. Sembahyang asar tu, dalam sembahyang asar tu ada ketika tu. Jadi kita doa lah dalam sembahyang asar tu. Jadi sembahyang asar tu masing-masing lah. Okay. Yang ke-37, selepas asar hingga kepada waktu ikhtiar. Ini pendapat dipilih juga oleh Imam Ghazali di dalam Ihya dia. Waktu ikhtiar, yang ni waktu yang molek sembahyang asar, bukan waktu makruh. Ada selepas asar, dia kata selepas asar hingga kepada waktu ikhtiar, yang ni waktu seseorang tu molek lah sembahyang asar. Lepas pada tu ada waktu tak molek kan, iaitu pada waktu sudah merah dah matahari itu, nak jatuh dah matahari itu tak molek lah. Yang ke-38, selepas asar saja secara mutlak, lepas asar.
39 daripada tengah hari hingga kepada akhir siang. Yang ke yang 40 daripada menguning matahari hingga kepada lenyapnya. Hingga kepada lenyapnya. Dalam hadis tadi dia kata carilah pada masa akhir selepas waktu asar. Masa akhir selepas waktu asar. Saat akhir ni. Yang ke-41 iaitu akhir saat selepas asar. Hak tadi dia luah tu masa tu daripada kuning matahari hingga kepada terbenam matahari. Hak ni dah betul-betul saat akhir selepas asar. Tu. Lebih kurang hak tadi jugalah, tapi hak ni lebih khusus. Sebab saat akhir. Hak ni hak tadi kita jumpa iaitu riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Hakim bi isnad hasan daripada Abi Salamah daripada Jabir marfu'an. Imam Malik dan ashabus sunan, begitu juga Ibnu Khuzaimah dan lain-lain juga mengemukakan riwayat itu. Yang ke-42 daripada terbenam matahari itu kan, min hin yaghib nisfu qurs syams. Mana matahari itu separuh matahari sudah terbenam, separuh lagi tidak. Ketika tu siapa betul-betul dia terbenam. Ketika tu itu 42 pendapat yang dikemukakan di sini. 42 pendapat. Walau bagaimanapun dalam banyak-banyak pendapat itu, pendapat yang ditarjihkan oleh kebanyakan ulama ada dua. Sebab dalilnya lebih kuat banding dengan hak lain. Kalau nak kira dari segi dalil lah, kalau nak kira dari segi dalil lebih kuat. Iaitu yang pertamanya hadis Abu Musa hak tadi, dan yang keduanya hadis Abdullah bin Salam. Hadis Abu Musa maksudnya bila imam tu duduk di atas mimbar hingga kepada selesai sembahyang. Hadis Abdullah bin Salam selepas asar, dalam keadaan dia menunggu sembahyang, iaitu sembahyang maghrib. Daripada lepas asar tu sampai kepada maghrib. Hak tu hak paling kuat lah di antara banyak-banyak saat ni dari segi dalilnya. Sebab itulah ulama-ulama dia kata begini. Muhibbut Tabari kata asahhul ahadith fiha hadis Abi Musa. Hadis yang paling sahih berhubung dengan perkara ini ialah hadis Abu Musa. Hak tadilah, iaitu tu imam duduk atas mimbar, naik mimbar duduk. Lepas pada tu daripada tu sampai kepada selesai sembahyang. Hak kita sebut saat ni yang ke-25, iaitu yang ke-25 yang kita sebut saat ni. Inilah pendapat mengikut setengah ulama hak paling sahih. Tetapi hak paling masyhur di antara banyak-banyak itu iaitu mengikut pendapat Abdullah bin Salam. Iaitulah kalau hak kita sebut saat ni yang ke-41. Yang ke-41. Hak lain-lain itu sama ada dalil dia tidak kuat ataupun boleh masuk di dalam hak tadi, dalam hak dua tadi. Dekat-dekat dengan hak tu. Tapi dalam dua ni, hak dua ni kan, hak dua ni hak mana lebih kuat pula? Dalam hak dua ni, hak mana lebih kuat pula? Di sini disebutkan ikhtalafa as-salaf fi ayyihima arjah. Salaf dulu khilaf hak mana di antara dua ni hak lebih kuat. Muslim kata hadis Abu Musa ajwadu syai'in fi hadzal bab wa asahhuhu. Hadis Abu Musa iaitu antara imam duduk atas khutbah tu, atas mimbar itu sehingga selesai sembahyang. Duduk nak khutbah tu. Hak tu mengikut Imam Muslimnya hak paling molek dalam perkara ni dan hak paling sahih. Ini juga pendapat Baihaqi, Ibnul Arabi dan sekumpulan ulama. Qurtubi mengatakan hak ni nas fi mawdhi'il khilaf. Nas yang terang dalam masalah yang khilaf ulama, fala yultafatu ila ghairihi, tak boleh kita nak hera dah kepada hak lain, kata dia. Terus cara hak lain. Ada.
Dia kata gitu, kata Qurtubi. Imam Nawawi kata huwa sahih balis sawab. Hak ni lah hak sahih, bahkan hak betul. Dan Imam Nawawi putus yakin dia di dalam Raudhah bahawa hak ni hak betul. Dan dia terjih hak ni. Sebab apa? Sebab hak ni hadis marfu' dan sarih, kata dia. Hadis marfu' lagi sarih. Lepas tu hak ni ada dalam salah satu daripada dua kitab utama, iaitu dalam Muslim ada. Hak lain tu hak Abdullah bin Salam ke apa tu, hak tu dalam kitab lain. Ada. Tetapi golongan yang lain pula dia mentarjihkan riwayat Abdullah bin Salam, yakni hak selepas asar. Hak selepas asar dia terjih tu. Imam Tirmizi menukilkan pendapat Imam Ahmad bahawa Imam Ahmad berkata aktsarul ahadits ala dhalik. Kalau kita tengok kebanyakan hadis, dia menyokong hak ni, hak Abdullah bin Salam. Maknanya dari segi bilangan hadis lebih banyak hak ni, hak selepas asar. Ibnu Abdul Bar kata innahu athbatu syai'in fi hadzal bab. Hak ni paling kemah dalam bab ni. Kata dia. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dengan sanad yang sahih kepada Abi Salamah bin Abdul Rahman bahawa beberapa orang sahabat berkumpul dan mereka bincang tentang hak ni waktu hari Jumaat ni. Lepas tu mereka berpisah dalam keadaan tidak khilaf, tidak berbeza pendapat mereka bahawa waktu yang dimaksudkan itu ialah akhiru sa'atin min yaumil Jum'ah, iaitu saat yang akhir daripada hari Jumaat. Maknanya selepas asar itulah. Jadi ini menunjukkan ramai sahabat. Ramai juga imam-imam seperti Imam Ahmad, Ishaq dan lain-lain lagi mentarjihkan hal ini. Kalau di kalangan ulama Malikiyah, Tartushi. Kalau di kalangan Syafi'iyah, dia sebut syekh dia Ibnu Zamlakani, syekh Syafi'iyah, orang-orang Syafi'i di zamannya, dia juga pilih pendapat ni. Hak ni. Dan dia ada sebut nas Imam Syafi'i pun hak ni juga. Imam Syafi'i ada sebut hak ni. Imam Syafi'i ada sebut hak ni, hak lebih. Dia sebut gitu. Lepas pada tu hak ni tak ada. Hak ni tak ada dalam Bukhari ataupun dalam Muslim, tak ada. Kalau nak kira hak tadi kata hak tu ada dalam Muslim, lebih kuat hak tu lah. Jadi ulama-ulama ni hak kata molek hak selepas asar ni, hak dia jawab lagu mana. Dia kata hak lebih dalam Bukhari ataupun Muslim ni lebih daripada hak lain-lain dalam keadaan sekiranya ia tidak dikritik oleh mana-mana huffaz, mana-mana ulama hadis. Kalau bebas daripada kritikan ulama hadis, hak tu baru kita boleh kata hak ada dalam Bukhari ke ataupun hak ada dalam Muslim tu lebih daripada hak lain. Kalau tidak, dia tidak menjadi satu kelebihan lah. Semata-mata ada dalam Bukhari ataupun Muslim tu tidak lagi. Dia kena tengok hadis tu ada ke tidak ulama kritik, ulama pertikaikan. Kalau ada, maka hadis itu tidak boleh jadi lebih daripada hak lain. Serupa juga hak ni, kata dia. Hak ni betul. Hak hadis Abu Musa al-Asy'ari itu tadi ada dalam Muslim, tetapi ulama pertikaikan walaupun dalam Muslim. Jadi bila ulama pertikaikan hadis hak dalam Muslim ni, hak ni lah, dia tidak akan jadi lebih daripada hak lain. Tidak menjadi satu keistimewaan. Tapi kalau tak ada siapa-siapa kritik, semua kata senyap belaka, memang ada dalam Bukhari saja ataupun ada dalam Muslim saja, apalagi kalau ada dalam kedua-duanya, itu memang lebih daripada hak lain lah. Tapi kalau ada kritik, misalnya hadis Abu Musa al-Asy'ari ini dikritik, dikatakan oleh ulama hadis bahawa hadis ini ma'lul, ada ilatnya, u'illa bil inqita' wal ittirab. Ulama mengatakan hadis ini berilat kerana putus sanadnya dan ittirab, mana tidak tetap. Hak putus tu putus lagu mana? Dia kata kerana Makhramah bin Bukair tak dengar daripada ayah dia. Tu dia. Dia tak ada dengar daripada ayah dia. Tak ada dengar tu sama ada ayah dia mati sebelum pada dia lahir, ataupun ayah dia mati ketika dia belum mencapai
ataupun sampai kepada tahap umur sinnut tahammul, layak untuk menerima hadis. Dia kalau masa tu mati dah, dia tidak layak lagi untuk menerima hadis, tak boleh. Dia tidak jadi kuat. Itu sebab dia ni tak ada dengan ayah dia. Bagi orang yang kritik lah, hak kata ittirab pula lagu mana? Sebab hadis ini dikemukakan juga, diriwayatkan juga oleh Abu Ishaq, Wasil Al-Ahdab, Muawiyah bin Qurrah dan lain-lain daripada Abi Burdah, iaitu anak pada Abu Musa Al-Asy'ari itu. Mereka ini ahli Kufah, dan Abu Burdah itu orang Kufah. Mereka lebih tahu tentang hadis Abu Burdah itu. Nak banding dengan Bukair, nak banding dengan Bukair Al-Madani, mereka ramai. Bukair ni seorang aja. Begitu. Sebab itulah Daraqutni dia yakin bahawa hadis ini mauquf. Hak mauquf itu hak lebih sahih, hak lebih betulnya kata dia. Hak mauquf, yang ni mauquf kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Berhenti sekat tu, bukan sampai ke Nabi. Maknanya seseolahnya ini ijtihad dia, ataupun apa yang dia faham. Gitu. Mana tidak jelas lagi, walaupun zahirnya nampaknya dia tu ambil daripada Nabi, tidak jelas lagi. Pasal dipertikaikan oleh ulama. Bila ada dipertikaikan oleh ulama, maka dia tidak jadi satu kelebihan lah daripada hal lain. Sebab tu Imam Ahmad dia tak cara hal tu, walaupun ada dalam Muslim, dia tak cara. Walaupun Imam Muslim terima, dia kata hak ni lebih lagi. Sebab tu lah. Tetapi Ibnul Qayyim dia ambil jalan, ini jalan yang baik, iaitu dia kata ginilah kesimpulannya, mana-mana pohon ni kuat, walaupun ada orang pertikaikan. Jadi bagi orang yang terima tu, dia kata tak ada masalah ni, tak ada masalah. Sebab itu dia boleh terima. Ginilah kata dia, kita ambil dua masa ni, dua ketika ni. Hak ni hak paling sahih, kita tuju hak ni. Dia ambil gitu. Dia pakai kedua-dua. Dan masing-masing tidak bercanggah, antara satu dengan yang lain. Imam Ahmad juga berpendapat begitu. Sebelum daripada Ibnul Qayyim, dia juga berpendapat begitu. Dan aula fi tariqil jam'i, dan inilah jalan yang paling baik untuk kita kompromikan hadis ini. Jadi kita tidak menolak semua. Walau bagaimanapun hak kita baca tadi kan, banyak-banyak tadi tu kena ambil kira juga. Kalau kita nak ambil kira juga tu. Sebab kita tidak tahu mana hak sebenarnya dengan tepat. Walaupun ada hadis sahih dah, sebuah Lailatul Qadar tu dia kata malam 27 lah, malam ni ada pun, tapi tidak muktamad lagi. Tak pasti lagi. Takut kena mana mula-mula pun tak tahu. Lailatul Qadar tu, walaupun dia ada sebut, begitu juga ni. Walaupun dia ada sebut ni, hakikat sebenarnya tidak pasti juga. Cuba kita boleh kata lebih berat lah hak ni. Jadi hak moleknya jaga belaka lah hak tadi tu, hak sebut tadi tu. Kalau kita ada sesuatu hajat, inilah caranya. Semaya hajat tu satu cara juga. Selain daripada tu, ini juga cara. Jadi ambil lah 42 ketika tadi, pendapat ulama tadi ambil, jaga. Dalam satu hari Jumaat tu jaga belaka. Kalau kita ada sesuatu hajat, mudah-mudahan Allah SWT menerima, memenuhi hajat kita tu. Bab fadlil Jumaat. Habis itu. Ini bab kelebihan Jumaat. Kelebihan Jumaat. Yang ni kelebihan sembahyang Jumaat tu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa mengambil wudu dengan dia comel wudu dia. Dalam bab wudu dulu kita sudah bicara lagu mana kata comel ambil air sembahyang. Comel ambil air sembahyang ni maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar basuh 3 kali. 3 kali. Hak setepak tu dia ajar sekali, sekali. Gitu.
Itu maknanya mengelokkan wudu. Nabi SAW ajar kita basuh molek, biar rata molek. Kita buat gitu. Itu termasuk dalam ihsan al-wudu, comel wudu. Bahkan Imam Malik, mana kalau dia bagi dia, kalau basuh ni basuh lengan ke apa ni, kalau tidak gonyah tak boleh, tak memadai. Kalau buat cucur air gitu, tak memadai. Jadi dari segi kita melewat mazhab pun ada juga. Di samping mana lebih sempurna, mana dengan gosok tu. Kalau mengikut Syafi'i, dia kata sapu sikit pun boleh dah kepala. Tapi kalau sapu semua lagi molek. Serupa juga. Dia panggil dia panggil italatul ghurrah dalam istilah hadis, memanjangkan ghurrah dan tahjil. Ghurrah ni maknanya hak muka ni, mana basuh sekat ni pada dah. Kita boleh banyak. Apa kata ni? Biar rata. Basuh muka. Gitu. Dan kalau tangan ni sekat ni pada dah. Kita berkata sikit. Itu termasuk di dalam ihsan wudu. Di samping itu, itu hak luar, hak dalam. Kita ingat, wudu-wudu ni pada hakikatnya satu pernyataan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita nak suruh bersih anggota kita tu yang kita buat dosa, tak lari daripada hak ni lah, daripada hak ni. Tak lari daripada 7 anggota ni. Masuk dalam neraka 7 pintu. 7 anggota. Kalau bersih hak ni, maka dengan air tu boleh memadamkan api kan. Dia ada simbolik tu, isyarat. Sesuai sangat dengan neraka. Dan dosa-dosa itu menyebabkan orang panah waktu jadi nak marah, jadi baking, jadi tak tu kalu tu, tidak tenang. Itu kesan dosa. Air ni dia sejuk, taubat itu dia menghilangkan hal tu. Dia menghilangkan, dia jadi tenang. Apabila seseorang itu bertaubat, dia akan jadi tenang. Tak ada dah baking, marah, sepak tak tu kalu tu, kecek kursi, tak ada. Dia jadi tenang, molek, buat kerja molek, tenang. Itu kesan dia. Jadi kita kena ingat taubat lah. Lepas tu basuh 3 kali, isyarat kepada rukun taubat 3. Jadi kalau kita ingat tu, maka dia payah nak buat dosa semula tu. Payah. Sebab apa? Kita kira kita berjanji dengan Tuhan. Kalau kita berjanji dengan orang, malu dah. Dia mari. Mungkin mula-mula tak mari lagi. Lama kelamaan, kalau ingat gitu sama, dia akan mari. Kalau muka kita coteng, apa-apa, coteng apa-apa lah, cemal lah, kena arai kau apa, kita malu dah nak pergi jumpa dengan orang. Lagu mana depan Allah SWT saya depan orang ramai nampak muka kita, di sana akan ditunjukkan macam-macam kesalahan kita tu, akan nampak malu kita. Jadi kita basuh tu, buang tu. Itu isyarat kepada tu lah, supaya hilang, supaya tak ada, bersih. Saya tak ada orang nampak apa-apa. Itu maknanya. Itu makna ihsanul wudu. Kalau buat gitu, mungkin mula-mula tak mari sebenarnya, lama-lama dia akan mari. Dia akan mari malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia pergi jemaat, dia dengar molek, istama'a. Istima' makna dengar molek. Idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Quran, fastami'u, istima'. Dia bukan kata fasma'u, tapi istima'. Mana dengar molek, dengar molek. Di sini pun dalam hadis dia pun dia guna waktu juga perkataan itu, istama'a wa ansata, fastami'u lahu wa ansitu, dalam Quran. Jadi ayat itu pun berkenaan dengan khutbah juga tu, ayat itu. Apabila dibaca Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Ada dalam setengah riwayat dia kata khutbah. Ada setengah riwayat mengatakan imam baca dalam semaya tu. Baca Fatihah, suruh dengar. Begitu juga baca Quran hak lain selepas Fatihah tu, suruh dengar molek. Bagi yang mengatakan khutbah tu, mana dia suruh dengar, khutbah lah, suruh dengar molek. Lepas tu banyak lagi lah perbincangan akan datang. Kita akan jumpa masalah kalau tu imam baca khutbah tu, orang pergi nak semaya ke tidak sunat tu, ke tidak. Itu dia ada khilaf pula di situ.
Bagi orang yang mengatakan berdasarkan ayat tu turun berkenaan dengan khutbah, dia suruh dengar molek nak semaya. Kalau dah semaya nak dengar lagu mana? Itu di antara dalil dia nya. Dia kata tak boleh semaya. Imam Malik kata tak molek dah semaya situ. Lepas tu ada hadis. Itu cerita lain. Itu apabila sampai tempat dia kita akan bincang lah. Memanglah ada khilaf. Tapi bagi orang yang mengatakan tak molek semaya tu, ada dalil dia. Salah satu dalilnya hak tu lah. Dia suruh dengar molek kan khutbah tu. Apabila suruh dengar molek, kalau duduk semaya nak dengar molek lagu mana? Hak mana nak bui tumpuan je? Hak kita semaya baca dalam semaya tu, hak dia duduk khutbah tu. Itu dalil bagi puak-puak dia. Dan diam. Diam. Ada juga mana orang tidak dia kecek, dia dengar tu bila-bila kecek. Tak sah lagu tu. Mana tidak bagi tumpuan sepenuhnya. Hak nak di sini ialah tak ada buat benda lain. Betul-betul tumpu. Kalau dia buat lagu ni, ghufira lahu ma bainal jumu'ati ilal jumu'ah. Diampunkan dosanya di antara Jumaat hak lepas kepada Jumaat tu. Jadi 7 hari situ. Dengan tambahan 3 hari lagi. Sebab satu kebajikan seorang tu buat, satu kebaikan buat, Tuhan ganda 10. Hak ni pun lagu tu juga. Dia mengikut kaedah tu. Satu buat, dia ganda 10. Hak ni pun lagu tu juga. Satu yang buatnya, hak dia ni 1 hari tu je. Tapi dia merangkumi 7 hari sebelum tu, lepas tu tambah 3 lagi. Nak jadi 10. Itu kelebihan lah, kurniaan, kemurahan Allah SWT kepada manusia. Nak bui lebih, buat sikit pun boleh banyak. Sesiapa yang menyentuh hasa, anak batu, faqad lagha. Sentuh anak batu, sapu anak batu je, tak boleh. Kalau tikar, kutih tikar. Kapek tu kau kutih kapek, tak boleh dah, lara dah. Faqad lagha, dia telah melakukan sesuatu yang melekakan. Dia telah leka yang menyebabkan dia tidak dapat lagi kelebihan tadi. Ataupun kalau dapat pun tidak sempurna dah. Tidak sempurna dah dia dapat. Itu maksudnya. Bukan lara ni maknanya semaya jemaah dia tu tidak sah ke apa, tak. Semaya tu sah. Kelebihan tadi, iaitu kelebihan dia ampuni dosa dia tu, daripada jemaah kepada jemaah tu tambah 3 hari lagi. Hak tu tak dapat. Tak dapat langsung ke? Ada pendapat pula memang tak dapat. Ada yang kata dapat juga tapi tidak sempurna, tak penuh. Tak penuh. Dengan gelonggong-gelonggong. Itu makna faqad lagha. Maknanya tak boleh lah. Mana betul-betul dengar molek lah. Dia sungguh lah. Ini riwayat yang pertama. Seterusnya riwayat yang kedua. Ini riwayat daripada Atha al-Khurasani, daripada maula imra'atihi, daripada hamba bebasan isterinya. Siapa isterinya itu? Iaitu Ummi Uthman. Bukan maula tu Ummi Uthman tu, maula tu tak, maula tu orang lelaki. Hamba bebasan isterinya. Jadi bini dia tu ada memerdekakan seorang hamba. Bini dia tu namanya Ummu Uthman. Jadi hamba itulah yang meriwayatkan kepada dia. Dia kata, saya telah mendengar Ali radhiyallahu anhu di atas mimbar di Kufah. Sebab Sayyidina Ali dia di Kufah, jadi ibu negara zaman dia tu di Kufah. Dia berucap, dia kata, bila tiba hari Jumaat, syaitan pagi hari lagi duduk bawa bendera-bendera, dia pergi ke pasar, pergi ke pekan, pergi bawa. Jadi untuk menarik perhatian orang lah, mereka pun membuat orang ni jadi terhalang dan mengganggu mereka daripada pergi Jumaat. Macam-macam lah dia buat lah, sehingga orang itu tidak pergi Jumaat. Itu satu pihak. Ini makhluk kejadian Allah SWT ni, selain daripada manusia ni ada kerjanya lagu tu. Satu pihak lagi malaikat, pagi hari juga duduk di pintu masjid, duduk tulis, orang ni mari waktu mula-mula, orang ni mari waktu kedua, dan seterusnya. Begitulah. Sehingga imam keluar,
Apabila seseorang itu kalau seseorang itu duduk, sebab tak adil lah dari segi terjemahan itu. Gitu. Jadi hadis ini sebenarnya tidak sahih. Hadis ini situ duduk. Tapi kalau kita ayat tidak sahih dulu, dia jadi tawa sikit dah. Kalau kita ayat kemudian baru molek dah. Perhati dulu dah. Tapi serupa lah. Sebab apa? Nombor satu sekali, Atha Al-Khurasani itu dipertikaikan oleh ulama. Walaupun ada setengah-setengah ulama terima dia, kata dia ni thiqah, puji dia. Tetapi Ibnu Hibban mengatakan dia ni tak molek lah. Ibnu Hibban pertikaikan dia. Ibnu Hibban ni skala mudah basa, mudah kira, dia mudah lah lulus. Ni tak lulus. Itu dia tak lulus. Dan Sa'id bin Musayyab, menantu kepada Abu Hurairah, dia kata dia ni pendusta. Maknanya berat tu. Berat. Itu sah. Yang keduanya, maula mraatihi. Maula mraatihi. Siapa dia maula tu? Hamba bebasan isteri dia tu, siapa dia? Nama gapo? Bini dia tu tak apalah. Nama dia tu tahu. Nama dianya iaitu Ummu Uthman. Itu kunyah lah. Kunyah dia. Tetapi maula tu sendiri tidak diketahui. Sebab itulah Syaukani di dalam Nailul Autar, dia kata hadis Ali ini fi isnadihi rajulun majhul. Dalam sanadnya ada seorang yang majhul. Sebab Atha Al-Khurasani meriwayatkan hadis ini daripada maula isterinya Ummi Uthman. Dia kata sami'tu Aliyan, saya dengar Ali. Siapa dia? Tidak diketahui. Situlah masalahnya. Jadi dua tempat. Kalau orang terima Atha Al-Khurasani, lepas dari situ, selesai dari situ, tak apalah tu. Tapi maula imraati ni siapa? Dia majhul. Bila majhul tak boleh gilah hadis tu jadi dhaif. Jadi dhaif. Jadi duduk halal orang pergi jemaat. Seseorang tu kalau dia duduk di satu tempat yang boleh dia dengar molek dan tengok molek, dia tidak buat sesuatu yang leka, melekakan, maka dia dapat dua bahagian pahala. Dua bahagian pahala. Tapi kalau kita ikut ni kan, mana molek juga, mana dari segi kelebihan lah, keutamaan, dapat pahala. Mudah-mudahan kan gitu. Memang pun kalau kita duduk tempat molek, sampai dengar molek tu, imam duduk khutbah tu, dah nampak dia, lepas tu kita tidak buat sesuatu yang melekakan, memanglah molek. Orang lain, hadis lain pun terima dah tu. Cuma dia sebut di sini dia dapat dua bahagian pahala. Mudah-mudahan dapat. Gitu. Tapi kalau dia duduk di satu tempat yang boleh dia dengar, boleh tengok, tapi dia buat lara dan dia tidak diam, dia boleh satu dosa. Satu ya dosa. Sebab kan mengikut kaedah kan, ini tidak bercanggah dengan kaedah. Kalau buat satu kesalahan, satu dosa. Tapi kalau buat baik, boleh jadi digandakan. Tidak bercanggah tu. Dari segi isi dia tak apa. Dari segi isi dia tu. Sesiapa yang kata pada hari Jumaat kepada kawan dia ataupun orang yang duduk dekat dia tu sah. Dua huruf ya. Perkataan ni dua huruf. Kalau bahasa kita, diam. Kalau ikut Jawi itu tiga. Diam. Faqat lara. Setara tu lara dah. Leka dah. Tak boleh kata lagu. Sesiapa yang lara, falaysa lahu fi jum'atihi tilka syai'un. Situ ada masalah. Sebab kalau hadis dhaif ni dia, kalau kita perhati dia mesti ada benda tak sedap. Tak sedap. Tadi tak apa lagi. Sampai sini nampak. Jadi bila lara dia tidak akan dapat gapo satu pun pada jemaah. Jadi tak dapat gapo satu tu lagu mana? Jadi pahala sembahyang jemaah tak ada. Kau tak sah, kau sembahyang tak dapat gapo satu tu setara mana? Siapa tak sah nak kau sembahyang jemaah tu? Ataupun tak dapat kau pahala sembahyang jemaah tu? Kau tak dapat gapo satu ni makna hak kelebihan tadi. Hak diampunkan dosa dia antara jemaah tu dengan jemaah selepas tu,
Hak sebelum tu dengan jemaah tu dah tambah 3 hari, hak tu tak dapat. Kau lagu mana? Tu tidak jelas. Bila tidak jelas, orang boleh heret masing-masing tu. Masing-masing boleh heret kau ni, boleh heret kau ni. Itu hak tak sedap. Yang jelasnya semua terima. Walaupun lara, walaupun gapo pun dari segi sembahyang jemaah dia tu sah sembahyang. Dan kewajipan jemaah dia tu sudah tertunai. Sudah tertunai waktu. Jadi tak boleh gapo satu ni lagu mana? Kalau tak boleh gapo satu kelebihan itu, ada munasabah. Ada munasabah lah, tengok kepada hadis-hadis lain tu gitulah nampaknya. Dan dari segi dia tak boleh kata diam kepada kawan dia, memang hadis sahih pun ada juga. Hadis sahih pun ada juga. Walau bagaimanapun setara mana tak boleh kata ni haram, kau peringkat makruh saja. Itu ada khilaf juga di situ. Ada yang mengatakan haram, memang tak boleh, memang dosa. Ada yang mengatakan tidak, mana hak ni makruh. Makruh, tak molek lah. Tak molek gitu je. Lepas pada itu, di akhir ucapan itu Ali berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata begitu. Abu Daud berkata, Walid bin Muslim telah meriwayatkan daripada Ibni Jabir, yakni Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, qala bir raba'ith, dia kata bir raba'ith. Maknanya Imam Abu Daud nak cerita di sini ada 2 orang perawi ni. Kalau dalam hak kita baca saat ni, iaitu Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Isa yang meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, Ibnu Jabir. Abdurrahman itulah. Isa yang meriwayatkan. Imam Abu Daud nak royak seorang lagi ada perawinya, iaitu Walid bin Muslim, juga meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Dalam matan hadis hak dia riwayatkan itu, dia tak ada dengan syak begini seperti hak Isa riwayat ini, bit tarabith ataupun ar-raba'ith, itu tak ada lagu tu. Dengan syak begitu tak ada. Bahkan saja perkataan tersebut, iaitu ar-raba'ith. Yang ni syaitan mengemukakan macam-macam halangan untuk menyekat orang pergi sembahyang jemaah. Dia sebut gitu. Itu dari segi matan isi hadis tu, hak beza di antara riwayat ni dengan riwayat ni. Wa qala, dan Walid bin Muslim ini dia berkata, maula isterinya Ummi Uthman bin Atha. Maula isterinya Ummi Uthman bin Atha. Jadi dalam riwayat dia ni, dia ada tambah bin Atha. Dalam riwayat Isa tadi, siapa dia? Atha al-Khurasani meriwayatkan daripada maula isterinya, iaitu Ummi Uthman. Sekat tu je dalam sanad dia. Hak ni dia kata bin Atha, ada tambahan itu. Riwayat Walid bin Muslim ni ada tambahan itu. Jadi maksudnya Uthman bin Atha, Ummi Uthman bin Atha. Jadi bini dia tu orang panggil Ummi Uthman. Ayah dia siapa dia? Atha tu lah perawi ni, Atha al-Khurasani. Tu mana? Begitu. Uthman itu bin Atha. Begitu. Jadi anak kepada maula kepada isterinya, iaitu Ummu Uthman bin Atha. Jadi begitu. Anak dia tu lah ibu Uthman. Uthman tu anak kepada Atha tu. Dah, anak dia bin dia lah. Begitulah. Jadi bin Atha, anak kepada bini dia. Jadi anak kepada bini dia ni bukan dengan suami lain, dengan dia lah. Maksudnya gitu. Tu anak dia sendirilah. Bukan anak kepada Ummi Uthman
boleh jadilah bini dia menikah dengan orang lain dulu ke ada anak ke? Ada. Dia nak rayaknya Ummi Uthman bin Atha. Uthman itu bin Atha. Jadi bini dia tu orang panggil Ummi Uthman. Begitu. Bukan anak ni anak bini dia dengan orang lain tak. Anak bini dia dengan dia lah. Adapun hak meriwayatkan hadis ni bukan anak dia tu. Uthman tu bukan. Hak meriwayatkan hadis ini maula kepada isteri dia tu, hamba bebasan. Uthman tu anak dia. Anak dia, anak kepada Atha. Yang meriwayatkan hadis ini maula. Maula itu majhul. Begitu. Seperti yang kita sebut tadilah, maula itu majhul. Kemudian hadis ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dalam musnad dia, serupa jelah sanad dia, lebih kurang ni hak atas tu serupa jelah. Jadi dengan sebab itu kedudukannya pun sama juga, iaitu hadis ini dhaif, tidak kuat. Itu tujuan Imam Abu Daud cerita tu. Dia nak ceritanya sesuatu hadis ni kadang-kadang seorang perawi itu dia beza dengan perawi yang lain, baik dari segi sanad dia, baik dari segi isi hadis itu. Kadang-kadang ada perbezaan dia. Ada kalanya tidak beza, ada kalanya beza. Kalau beza mana? Dia royak. Itu tujuan dia. Qala Abu Daud, bab at-tashdid fi tarkil jumu'ah. Sekatulah wallahu a'lam.